suami-suami yang nak sediakan bekalan untuk isteri yang nak berpantang. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Hari ni kita lewat sikit live, tapi Kak Eja nak buat live ni untuk suami-suami yang nak sediakan bekalan untuk isteri yang nak berpantang. Kan, bekalan untuk isteri yang nak berpantang. Takut sekarang korang isteri yang baru bersalin dekat hospital tapi tak tahu nak bawa apa. Isteri baru salin tapi tak tahu nak bawa apa, tak tahu nak sediakan macam mana kan. Jadi hari ni Kak Eja nak tunjuk korang apa yang korang kena sediakan untuk wife korang. Supaya korang senang. Jadi supaya senang nanti kalau isteri dah bersalin, nak kena siapkan apa? Nak kena siapkan apa untuk wife? Sebabnya wife ni kadang-kadang kita terlupa nak bawa, kadang-kadang wife kata suruh pergi ambil, kita emergency ke tak sempat nak bawa kan. Jadi kena siapkan untuk kita punya wife. Jadi macam mana saya caranya nak masak sepang kederang ni, okey? Sepang kederang. Okey, sepang kederang ni kena tengok ya, Kak Eja ada taruh dua jenis kayu, iaitu kayu sepang dan kayu kederang. Yang mana kayu ini dia sangat-sangat mild. Kalau doktor kata Caesar tak boleh minum jamu, ini bukan jamu, ini adalah akar kayu. Dia macam, ni adalah batang kayu ya. Dia sama macam kalau korang minum Milo, kalau korang minum kopi, kalau korang boleh minum Milo, boleh minum kopi, maknanya korang boleh minum sepang kederang ni. Dianya sangat-sangat mild. Mild ni maknanya sangat-sangat ringan. Tak kuat langsung, tak panas langsung. Dia macam Milo, macam kopi sahaja. Jadi sangat-sangat Kak Eja recommend. Tak kira lah kalau korang kena injection lepas Caesar ke kan. Balik rumah lepas Caesar ada doktor bekalkan injection, nak bagi tak nak bagi ada blood clot ke. InsyaAllah kalau boleh minum Milo, boleh minum kopi, boleh minum kayu sepang kederang ni. Nak kena jarak ke Kak Eja kalau saya nak minum kayu sepang kederang ni? Kalau korang rasa macam rasa was-was, jarakkanlah sikit. Tapi sebenarnya tak, sama je. Sama je macam kalau korang nak minum air. Yang ni boleh mandi baby kuning sekejap. Yang mandi baby kuning, kita guna yang ni. Dia punya, ini batang ya. Ini batang dia. Maknanya kita dah potong pokok. Ini kulit dia. Kita dah shred. Kulit dia yang kita dah hancurkan. Ini kulit pokok, ini batang pokok. Dan ini ada dua jenis kayu. Yang mandi adalah satu jenis kayu sahaja. Okey, yang satu jenis kayu ni, yang merah ni. Yang merah ni pokok dia, ni kayu dia, ni kulit dia. Okey, jadi dua yang berbeza. Tapi kalau dah tak ada sangat, korang boleh je ambil yang merah ni, mandikan baby korang. Kalau dah baby memang dah kuning teruk, nak tunggu sampai baru nak order ni, nak tunggu sampai lambat, korang ambil lah sikit yang daripada dalam periuk korang dah rebus tu. Rebuslah balik untuk mandikan baby korang. Okey? Macam Kak Ija cakap tadi, sepang kederang ni dianya sangat-sangat mild. Sangat mild tu maknanya dianya sangat-sangat lembut lah. Dia lembut je. Yang merah tu berapa sis? Yang merah ni RM10 ya untuk mandikan baby. Ambil sikit, rebus. Nanti mandikan baby dengan air dia. Dia boleh ulang-ulang rebus sampai hilang warna dia. Okey, boleh ulang-ulang rebus sampai hilang warna dia. Bila dah rebus, kalau yang mandian baby ni dah ambil air dia, toskan sahaja akarnya. Besok kita rebus balik daun yang akar yang sama. Okey? Faham ya? Sebab ramai suami yang nak siapkan untuk isteri tapi dia tak tahu macam mana nak buat. Jadi Kak Ija nak tunjukkan supaya korang senang. Boleh tunjuk, boleh share video ni dengan suami. Minta tolong share. Minta tolong share dengan suami ke, dengan siapa-siapa yang nak jaga kita dalam tempoh berpantang kan. Ada orang kata dia, confinement lady dia dah bawa jamu.
dah bawa parang pilis. Boleh tak saya nak campur dengan ni? Boleh. Minumlah sepang kederang ni walau apa pun keadaannya. Sebab apa Kak Ijah sangat-sangat suruh korang minum sepang kederang ni adalah kerana pertama, ianya akan menggalakkan penghasilan susu korang. Keduanya, ianya akan membantu susu yang pekat. Hasil kita minum sepang ni, dia akan hasilkan susu yang pekat tau. Susu yang pekat ni sangat-sangat boleh membantu kalau baby kita ada jaundice. Okey, sangat-sangat cepat kalau baby ada jaundice, kita minum ni dia akan dalam masa 2-3 hari penurunan tu akan nampak mendadaknya. Okey, dan ketiganya ianya sangat-sangat bagus untuk antiseptik dan juga untuk merawat luka. Orang dulu-dulu gunakan sepang kederang ini untuk rawat luka dan juga untuk demam malaria, demam kuning. Ini adalah ubatnya. Dia tak panas sebab untuk demam. Jadi untuk demam kita tak boleh yang terlampau panas kan sebab suhu dah panas. Jadi ianya sebab tu Kak Ijah cakap dianya tak panas. Jadi korang boleh ambil walaupun korang walaupun Caesar dia sangat bagus. Kalau Caesar ambil ni luka cepat kering. Luka memang cepat kering. Selalunya kalau ambil awal-awal lepas Caesar, luka korang memang cepat kering. Baru ni Kak Ijah Caesar appendix kan? Kak Ijah ada Caesar appendix Kak Ijah. Buang appendix Kak Ijah dan Kak Ijah minum sepang dalam masa seminggu je Kak Ijah dah sihat. Dah okey dah. Luka semua dah baik dah. Kan? Jadi jangan takut nak minum sebabnya dianya sangat-sangat mild. Sekali lagi Kak Ijah Kak Ijah cerita yang ianya sangat-sangat mild. Minum berapa kali? Minum selama 7 hari pertama. Kenapa Kak Ijah cakap minum selama 7 hari pertama adalah kerana bila kita minum ni selama 7 hari pertama adalah untuk kita bagi antibiotik pada badan kita. Bagi antibiotik semula jadi. Antibiotik semula jadi. Sama juga untuk mengelakkan jangkitan kuman, untuk bagi luka lebih cepat sembuh, untuk bagi blood circulation kita bagus, kan? Untuk bagi susu yang banyak. Jadi, sangat-sangat Kak Ijah recommend kalau korang boleh rebus. Jadi, untuk suami-suami, isteri ada kat hospital lagi, apa yang saya boleh bawa? Pertama, korang boleh bawa minyak tapil. Minyak tapil tak ada pula kat dapur kat depan. Ada minyak ibu dah kat depan. Minyak yang ada akar-akar. Minyak tapil yang kita buat tu. Minyak tapil. Dan kalau bawalah air rebusan ni. Air rebusan ni, kalau kayu ni, walaupun kita rendam dalam air panas pun dia akan boleh. Dia boleh. Kalau tak rebus pun boleh rendam dalam air panas. Hari tu anak Kak Ijah pun ada denggi kan. Ada jangkitan kuman kan. Jadi Kak Ijah masuk hospital sebab dia allergic pada bau dia punya bau ink dia. Jadi masuk hospital, Kak Ijah pun bagi dia rebusan sepang kederang juga, rendam je. Supaya antiseptik tu boleh membantu. Sekejap je dah pulih. Alhamdulillah, berkatnya kan. Jadi sangat-sangat bagus untuk membantu korang memperbanyakkan susu. Almaklum 3 hari pertama susu kita memang kurang. Susu kita memang sangat-sangat kurang kan. Aku tengah cari benda apa aku boleh tunjuk ni. Kan? Jadi jangan lupa minum sepang kederang hari pertama hingga hari ke-7 kerana kita nak tempoh 7 hari pertama ni adalah tempoh rahim masih lagi lemah dan luka-luka masih lagi banyak yang berdarah. Maknanya yang banyak lagi yang keadaannya tak berapa yang teruk. Okey, jadi sepang ni adalah untuk membantu merawat luka dalaman dan juga ni. Okey, terima kasih Nani, anak saya yang nombor 3. Handsome dah bapak besar. Okey, ini adalah minyak. Minyak bawa ya. Minyak ni bawa. Minyak tapil ni sila bawa. Nak pakai kat mana Kak Ijah? Sebab suami kadang-kadang dia tak tahu, berpantang sendiri, tak tahu nak bawa apa. Jadi bawa minyak tapil dan bawa juga rebusan sepang kederang ni masuk dalam termos. Masuklah dalam bekas air panas tu kan. Air rebusan ni masuk sekali dengan sepang ni sekali masuk dalam bekas tu. Nanti besok korang tambah air panas di dalam bekas tu. Okey, kalau 2-3 hari dekat hospital. Okey, faham ya? Balik nanti curah balik dalam periuk, rebus balik. Macam tu. Dia boleh ulang-ulang rebus sampai hilang rasa selama 7 hari. Okey, bawa juga korang punya minyak tapil ni yang Kak Ijah sediakan ni. Sangat-sangat korang mula rasa macam saya ni tak guna minyak. Tapi percayalah, aku cakap Kak Ijah, masa korang kat hospital nanti korang memang sangat-sangat cari minyak.
Nak-naknya kalau yang bersalin Caesar, lepas tu kena hospitalize lama sikit sebab anak ada problem ke kan. Akan rasa sejuk-sejuk kan. Memang korang akan rasa sangat-sangat selesa bila pakai minyak ni dekat kaki dan tangan korang. Pakailah dekat bahu, dekat tangan, kan, dekat kaki, kan, dekat perut. Sebab nak berbengkung tak boleh di hospital kan. Jadi pakai minyak tapir ini dan minumlah sepang kederang korang ni semasa di hospital. Kalau yang Caesar pun boleh minum, jangan risau. Okey, jangan risau kerana ianya tak mendatangkan mudarat. Dia sama macam kopi dan teh. Sama je macam kopi, sama macam Milo, sama je. Kalau korang boleh minum Nescafe, boleh minum Horlick tu, korang lagi boleh minum ni sebab ni tak ada campur apa-apa, tak ada gula, tak ada apa. Okey, jadi ini adalah cara rebusannya. Pertama, korang buka ni, buka bekas ni, dah masuklah dia di dalam periuk. Okey, kalau ada periuk tanah tu bagus sebab herba dengan periuk tanah ni lebih mesra lah orang kata kan, sebab herba dengan periuk tanah ni lebih mesra. Korang boleh cari periuk tanah ni banyak sebenarnya. Macam Kak Ija memang ada periuk tanah kat rumah. Kak Ija pun suka masak pakai periuk tanah sebab dia akan entah lain lah rasa dia kan. Jadi rebus, masuk dalam basuh, masuk dalam periuk, tambah air. Tambah air berapa banyak Kak Ija untuk satu paket ni? Kalau satu paket ni korang boleh tambah dalam 7 cawan air lah, 7 cawan air. 7 gelas air boleh. 7 gelas air ya. Okey, taruh dalam 7 gelas air untuk direbus. Kalau rasa seperiuk sedang sudah cukup lah airnya. Okey, seperiuk sedang. Okey, seperiuk sedang. Sebab ramai yang tak berapa faham seperiuk besar mana Kak Ija. Ataupun korang boleh guna periuk herba macam ni. Ni periuk Kak Ija selalu rebus obat periuk lah. Kan, periuk besar macam ni dah cukup untuk rebus sepang ni. Basuh, masuk dalam ni, tambah air selalunya Kak Ija sampai hampuh lah. Kan, sampai hampuh, rebus sampai mendidih sahaja. Sama je, korang nak matikan kuman air sahaja. Okey, nak matikan kuman air maknanya sama macam kita nak rebus, nak masak benda-benda lain sampai mendidih sahaja. Tak payahlah nak tunggu sampai 2 jam kering, tak ada. Rebus sampai mendidih sahaja. Jadi seeloknya minum berapa kali Kak Ija? Okey, macam ni. Lebih kerap kita minum, dalam tempoh 7 hari tu korang boleh minum macam 4 kali sehari. Selalunya Kak Ija akan galakkan adik-adik untuk minum sepang ataupun ubat periuk ni buat ganti air masak ataupun minum bila makan, bila time makan minumlah dengan air ubat periuk ataupun air sepang kederang ni. Kerana apa? Kerana ianya akan memberi korang rasa yang berbeza. Jadi siapa yang dah pernah minum dia akan rasalah apa perbezaannya kan. Lepas tu dah minum 7 hari kan. Dah 7 hari minum, bolehlah dibuangkan. Lepas tu hari ke-8 kita akan start dengan pengambilan ubat periuk. Okey, ini adalah ubat periuk. Korang nampak tak beza ubat periuk dan sepang kederang? Ramai orang tanya apa beza ubat periuk dan sepang kederang. Nampak tak beza dia? Ubat periuk ni ada 36 jenis herba dalam dia. Okey, ada 36 jenis herba sedangkan sepang kederang hanya ada 2 jenis herba. Daripada segi fungsi, ianya adalah berbeza. Setiap herba ni fungsi dia berbeza-beza, okey? Sebab tu kalau Kak Ija kata minum ubat periuk tu sampai habis, minum sampai habis. Kerana apa? Kerana kita nak fungsi 36 jenis herba itu betul-betul memberi kesan kepada badan kita. Kalau ikutkan bila ada 36 jenis herba, maka akan dapat 36 kebaikan lah daripada herba-herba ini. Okay? Jadi Kak Ija tak nak overclaim kata macam-macam korang boleh dapat jadi cantik, kulit flawless, tak nak. Okay, Kak Ija cuma cakap herba ni adalah untuk merawat rahim. Sebabnya ramuan ni adalah untuk rawat rahim. Orang yang ada masalah, bukan orang dalam pantang je minum ni. Hakak engkau anak dah besar 23 tahun, hak sulung pun hakak engkau minum lagi ni je. Kan? Mesti ada bekal dekat rumah. Sebab apa? Sebab kalau rasa badan tu, kita ni orang perempuan ni kerja kuat tau.
kerja kita kuat, pergi ke hulu ke hilir, buat itu buat ini kan. Kemas rumah, mengemuk rumah. Kalau mengemuk satu rumah tu habis Kak Ija ni, kalau mengemuk daripada atas sampai ke bawah ni, turun bawah sampai ke dapur ni rasa macam nak pitam. Oh, penat betul lah mengemuk rumah kan. Maklum kita tak ada orang gaji ataupun tak ada pembantu kan. Kita buat sendiri semua. Jadi dengan nak berniaganya, dengan nak cari herbanya, dengan nak kemas rumah, kayak baju memang orang perempuan ni banyak kerja. Jadi herba ini adalah untuk rawatan rahim dan badan wanita. Okey, sebab tu kita ada taruh macam-macam jenis herba. Sekejap, saya tunjuk korang. Macam-macam jenis herba yang kita taruh. Tengok Kak Ija cari herba. Herba ni bukan kita senang-senang nak dapat. Kan? Kita ada taruh macam-macam jenis herba yang Kak Ija kata memang kita taruh herba untuk buat ubat ni. Jadi kena ada herba-herba ni barulah kita boleh buat dengan ada banyak ni sebenarnya. Kan? Nampak? Kita nak buat ubat periuk ni, kita pakai banyak herba. Jadi kena ramuan ni berbeza daripada sepang kederang yang kita hanya menggunakan 2 jenis herba. Okey, sebabnya ubat periuk ni kita guna 36 jenis herba. Banyak dan fungsinya juga sangat-sangat berbeza setiap satu. Kan? Daun kemuning. Kita kau bawa balik. Daun sanggane. Orang kata kita nak buat pakai herba apa ni, kita tunjuk contoh-contoh. Kayu bidara putih. Sebab tu kalau orang dalam pantak hamil tapi dia ada masalah darah tinggi, kencing manis kan, boleh minum kerana salah satu fungsi kayu bidara putih yang kita taruh dalam herba korang ni adalah untuk mengurangkan kadar gula. Sebab tu korang minum cepat kurus. Kan? Kita ada beberapa herba yang boleh membantu penawasan. Kita boleh, sebab tu orang tak sembelit dalam pantang kan. Kita tak nak bagi sembelit. Kita nak bagi rahim cepat kecut. Kita nak bagi peraliran darah cantik. Kita nak bagi urat-urat yang ada 6,666 urat dalam badan ni, masa kita bersalin ni, yang terlibat dalam proses bersalin kita ni, jadi kita nak pulihkan yang tu. Jadi memang kena ada herba yang banyak untuk membantu. Okey? Banyak kau? Dah cukup banyak. Ada lagi bertimbul-timbul lagi jenis herba yang kita ada ni hari tu. Ini adalah bunga melati tu, kita dah keringkan. Hari tu Kak Ija ada tunjuk korang pasal bunga melati nak buat aromaterapi tu. Ini Kak Ija taruh dalam mandian korang. Supaya bila korang rebus tu, semerbak harum bunga. Kan? Jadi macam mana nak rebus ubat periuk ni Kak Ija? Sama juga macam sepang kederang. Kalau korang nak rebus sepang kederang, sama dengan nak rebus ubat periuk. Sama proses dia, rebusan dia sama. Maknanya bila rebus tu korang kena rebuskan sampai mendidih. Basuh dulu, okey? Ini kalau orang ni daun kayu putih. Daun kayu putih pun kita guna untuk korang punya herba. Jadi banyak yang Kak Ija guna. Sebenarnya adalah untuk bagi korang efek yang bagus. Sebab kita memang cari herba yang asli, dan Kak Ija pun sangat-sangat memilih kalau nak taruh herba. Sebab apa? Herba ni kena yang bersih, kena yang dah basuh kan, banyak proses kita kena buat. Okey. Jadi basuh dulu herba korang sebelum minum, sebab kita tak tahu herba ni tak taruh pengawet. Jadi kita takut semut ke suka kan, kita tak ada taruh apa-apa untuk bagi dia kekal segar. Kita cuma keringkan dan kita pack. Okey, kita basuh, kita keringkan dan kita pack. Okey. Jadi herba-herba ni kita ambil daripada perai herba lah. Kak Ija akan ambil daripada perai herba. Okey. Jadi bila nak rebus tu, pastikanlah korang minum ubat periuk ni. Ramai yang tak nak minum. Okey, ramai yang tak nak minum. Rugi sangat kan kalau korang tak minum. Sebabnya efek dia sangat luar biasa pada wanita. Tak kisahlah wanita yang dah berkahwin ataupun belum berkahwin, ataupun yang dalam pantang,
ataupun yang dah habis pantang, okey, yang ada masalah wanita, contohnya ada masalah keputihan melampau, ada masalah kelesuan badan, masalah rahim kembang, masalah banyak air, tak ada nafsu. Jadi kita siapkan ramuan dia untuk korang ambil supaya bila korang ambil ni korang akan dapat efek yang terbaik pada diri korang. Okey, jadi rebus ubat periuk ini start daripada hari ke-8. Okey, hari ke-8 kita rebus ubat periuk dan kita minum sehingga habis. Kak, kalau saya start lewat macam mana, Kak? Okey, kalau kita start lewat, adik boleh bermula macam hari pertama melahirkan lah. Maknanya selalunya ada juga adik-adik yang terlewat nak cari ubat kan. Mungkin ada masalah kewangan ke, ada masalah apa-apa. Jadi tak sempat nak beli ubat lagi. Dan nak juga minum herba. Boleh ke minum herba kalau dah lewat, Kak Ija? Baiklah minum daripada tak minum langsung. Biar pun lewat tapi minum. Daripada lewat tapi tak minum langsung. Ini lagi teruk. Kalau korang tak minum langsung, korang akan dapat efek orang tak minum lah. Kalau korang minum awal, korang dapat efek orang minum awal. Kalau korang minum di pertengahan jalan, korang akan dapat efek. Tapi lambatlah sikit. Betul tak? Tak adalah korang nak dapat perut kempis. Memang kempis perut saya Kak Ija. Tak adalah sebab korang makan lewat. Time tu dah lewat. Otot dah keras. Jadi banyak benda yang dah tertinggal adalah fungsi-fungsi herba tu yang dah tak efektif pada badan kita sebab masa tu dah keras kan. Jadi apa rasa ubat periuk tu Kak Ija? Rasa teh Cina. Rasa dia sebenarnya bukan berasa sangat, dia berbau herba. Jadi bagi mereka-mereka yang takut nak minum, tutup mulut dulu ataupun boleh minum sambil jangan bernafas. Jadi selalunya dalam masa 2-3 hari kita rasa tak biasa, tapi dah 4-5 hari korang dah rasa badan korang lain. Korang dah dapat rasa benda tu serasi dengan lidah kita, korang memang nak minum sajalah. Korang memang akan suka nak minum. Jadi memang ramai yang macam tu. Mula-mula dia rasa tak boleh minum, tapi bila dah minum 3-4 hari, sedapnya minum ubat periuk ni, dah tak nak berhenti pula. Kak Ija, saya nak ubat periuk. Berkali-kali order ubat periuk. Kak Ija kata, kau kalau dah tak sakit, tak payahlah minum banyak-banyak kan. Tak payah nak bazir-bazir. Dia cuma kadang-kadang kita tak sedap badan kan. Kita badan tak sihat. Muka pucat. Nampak tau kalau orang muka yang tak cukup ubat. Dia akan nampak macam, Kak Ija tak kerti nak buat tapi adalah mimik. Nak buka mata tak larat. Macam tu. Tak larat nampak orang. Kita yang tengok ni pun tahu, kesian budak ni tak cukup ubat badan ni. Nampak dia punya penat tu dekat muka dia. Sambil masak, sambil tengok video Kak Ija. Best kan? Kak Ija kau pun kat dapur ni. Tak masak lagi makan pagi tadi. Kak kau minum susu perut. Jadi, bila Kak Ija minum susu perut ni, Kak Ija memang berak lah. Nampak dah habis dah aku minum. Dah turun 7 kilo. Okay. Botol terbaru. Botol baru dah minum. Dan selain daripada tu, Kak Ija pun makan. Kau nak tengok sari rapat akak kau? Orang lain sari rapat dalam botol cantik, akak kau. Sari rapat akak kau. Seplastik bawa balik. Kan nak. Sebab apa? Sebab nak kebaya orang raya ni. Kan? Jadi untuk suami-suami sila pastikan isteri minum air sepang kederang dan ubat periuk ni. Macam tu kan, supaya badan dia cepat pulih. Kan nanti nak bagi yang ada anak ramai kan. Kalau ada anak ramai lagi kasihan, nanti lepas habis pantang badan tak sihat. Lepas tu nak uruskan anak, korang akan mula dapat macam anxiety lah, dapat angin medu lah. Ramai orang sekarang ni dia kata dia rasa macam ada angin. Alah, ini kayu aku ni dah kena makan dengan ulat ni. Kayu seriawan ni memang ulat suka, okay? Dia ada rasa perut dia kembung lah, rasa angin, rasa macam gastrik. Itu nama dia medu. Okey, medu ni kita akan rasa ada setongkol angin dekat kawasan perut kita, membuatkan emosi kita tak stabil, kita akan rasa macam ketakutan, kita rasa macam nak mati, rasa sesak nafas, rasa ini adalah orang sekarang kata anxiety ya, tapi orang zaman dulu kata korang kena angin medu. Angin medu ni kayu sepang boleh minum? Ya, boleh minum.
Memang untuk minum. Okey, kayu sepang ni untuk minum hari pertama hingga hari ke-7. Sepang campur dengan kayu kederang, bukan kayu sepang sahaja. Pagi ke petang atau sepanjang hari boleh minum. Sepanjang hari boleh minum, tak kisah. Bila-bila kita nak minum, tak kisah. Sebabnya ubat herba ni dia bukan macam ubat hospital yang dia ada prescription, tak ada. Herba ni, yang Kak Ija ramu ni, kalau korang habiskan 3 paket ubat periuk ni, Kak Ija bagi korang 3 paket ni, kalau korang habiskan 3 paket ni, memang dah cukup terbaik untuk badan korang lepas berpantang. Jadi dah tak payah risau nak kena pantang 100 hari lah, nak kena itu, nak kena ini, banyak-banyak hal. Takut nak buat itu, takut nak buat ini. Lepas habis pantang korang sihat. Kita nak macam tu. Sebab orang dulu-dulu mana ada masa lama nak cuti. Orang dulu-dulu lepas habis pantang terus nak pergi tanam padi lah, nak pergi kutip menoreh getah lah. Tekak rasa macam kering. Normal. Okay, normal. Herba memang macam tu. Mula-mula kita akan rasa tekak kering lah. Kita akan rasa pening kepala lah sikit. Sebab apa? Sebab dia nak kontrol balik korang punya blood circulation. Korang kalau tangan korang, contoh kalau korang rasa badan korang banyak angin, lagi korang akan cepat rasa pening. Sebab apa? Dia nak keluarkan angin. Dekat urat-urat ni nak betulkan, nak bagi darah tu jalan dengan betul. Jadi efek dia tu akan ada sedikit. Tapi mild, minum air kerap. Minum air kerap tetapi bukan banyak terus Minum air tu kerap. Maknanya sikit-sikit tapi banyak kali. Kan kadang-kadang orang ni kita rasa kita ni sebenarnya kita punya mindset. Okay, kita punya mindset. Kalau ikutkan minum kayu sepang ni, kalau kata tekak rasa macam kering, sepatutnya korang minum Milo tu lebih kering daripada minum sepang. Sebab apa? Sebab sepang lebih lembut daripada Milo, daripada koko. Sepang ni lagi lembut pada koko. Lagi mild pada koko lagi mild pada kopi. Jadi dia tak ada kafein. Dia tak ada kafein sepang. Dia sangat-sangat lembut. Kalau kita pergi buat ujian makmal pun dia sangat-sangat lembut. Bukan sekarang, bukan tak ada orang buat ujian makmal. Dah ada yang buat ujian makmal untuk tahu sama ada kandungi dadah ke, tak ada ke, kan kita buat. Okay? Apa sayang? Basikal dia rantai tercabut. Kak, minum sepang tu 7 hari ya. Sampai habis pantang. Tak payah sampai habis pantang kerana lepas 7 hari, hari ke-8 kita dah kena start ubat periuk. Badan dah kena start ubat yang lebih. Rahim dah kena start dipulihkan. Hari tu kita nak rawat luka, hari pertama hingga 7 kita rawat luka. Hari ke-8 kita start pulihkan. Supaya wangi, supaya tak ada keputihan nanti, supaya dalam dia, dinding-dinding dia comel. Tak adalah korang lepas habis pantang sebulan 2 bulan korang dah banyak keluar air. Dah keluar air busuk. Ramai tau yang keluar air busuk ni. Dia tak perasan tapi suami perasan. Suami cakap, saya ada beli sepang dan ubat periuk. Mana satu nak minum dulu? Minum sepang dahulu ya. Sepang dahulu 7 hari. Sepang dah minum 7 hari. Hari ke-8 sambung obat periuk. Okey, sambung obat periuk. Sepang dah tak payah minum hari ke-8. Hari ke-8 minum obat periuk. Okey. Jadi kalau nak dapatkan set berpantang, boleh dapatkan daripada Kak Ija atau boleh PM ataupun boleh dapatkan di www.keepdara.com. Tapi Kak Ija memang sarankan korang kalau nak belilah set. Sebab apa? Korang akan dapat efek menyeluruh. Korang kalau nak berpantang ni, Kak Ija cakap, nak rawat semua. Okay? Rawatlah semua. Sementara ada masa cuti, ada masa rehat, rawat semua. Kerana apa? Kerana bila kita tertinggal satu benda, contohnya kita tak pakai param. Ramai orang tak suka pakai pilis. Ramai orang tak suka pakai pilis. Sebab tu muka dia orang tak berapa nak comel. Dia orang nampak macam apa? Pertama sekali urat-urat diorang ni tak pulih. Kan semalam hari tu Kak Ija ada cerita pasal urat yang bersimpul tu. Mata diorang akan nampak sangat cengkung. Baby kuning boleh ke minum sepang kederang? Sangat-sangat disarankan ya Irma. Sangat-sangat disarankan kerana sepang sangat-sangat membantu dalam mengurangkan kekuningan. Orang zaman dulu kalau ada masalah
demam, masalah hepatitis ataupun masalah demam kuning lah. Kan ada orang akan minum sepang. Ini adalah herba dulu-dulu yang ada orang guna sebelum ada perawatan moden. Macam mana nak rawat demam-demam yang berwarna. Okey, dia ada dua sekali rawatan aura dia. Sepang ni dia boleh rawat secara aura dan dia boleh rawat secara khasiat akar kayu itu sendiri. Okey, sebab warna. Pokok-pokok yang mengeluarkan warna ni, kalau kita rebus, kalau kita nak tahu pokok-pokok yang mengeluarkan warna bila direbus, dia ada efek aura pada badan kita. Jadi kita kena tahu yang kenapa sepang ni sangat-sangat bagus untuk demam kuning, kerana dia ada warna orange. Kan dia ada warna orange. Warna orange ni, kalau ada darah kurang boleh ke minum herba ni? Okey, Kak Ija nak cakap kat Cruella. Kak Ija adalah seorang pesakit epileptic anemia daripada kecil. Kak Ija ada masalah kecacatan di dalam tulang belakang yang mengakibatkan Kak Ija punya sel darah merah tak boleh terbentuk dengan baik. Okey, Kak Ija adalah seorang yang sangat lemah kalau ikutkan daripada segi kandungan darah merah. Kak Ija dulu kalau mengandung tu, orang lain kandungan darah merah kalau ikut miligram dia adalah 11 ke 14 untuk orang perempuan yang normal. Tapi kalau Kak Ija, kalau awal-awal mengandung tu, Kak Ija punya sel darah merah hanyalah 5.6, sangat-sangat low. Sangat-sangat low daripada segi HB level. Okay? Sebab tu Kak Ija sangat-sangat faham pasal medical term. Sebab Kak Ija daripada kecil sampai ke besar, memang Kak Ija membesar kat hospital. Sangat-sangat selalu duduk hospital. Kurang darah. Ya, saya memang seorang yang selalu kurang darah dan barulah dalam 5 tahun yang lepas ke 6 tahun yang lepas Kak Ija dapat keputusan darah yang cantik. Bagus je. Tak lama juga. Kalau dulu nak dapatkan HB level tu sampai sampai 10 tu sangat-sangat susah pada Kak Ija. Sangat-sangat susah. Tapi walau macam mana pun Kak Ija masih lagi mengamalkan herba-herba ni. Dan macam mana Kak Ija dapat HB level yang cantik itu adalah bila Kak Ija rasa Hidayah, kalau campur pati halia kat dahi boleh ke Kak? Okey, halia adalah sedikit panas. Boleh campurkan halia boleh, tapi campurlah sedikit kunyit ataupun temulawak kan, untuk pakai dekat pilis di dahi. Okey, cumanya dia akan ada bau yang tak sedap sikit. Kalau kita macam Kak Ija akan campurkan 9 jenis temu untuk korang. Kenapa 9 jenis temu? Temu ni dia punya family ada 9 jenis. Okey, ini adalah temu lawak. Okey, dia ada temu lawak, dia ada temu giring, dia ada 9 jenis temu semuanya. Okey, adik-beradik temu ni dia ada 9, campurlah kunyit, cekur, temu lawak, temu giring, dia ada 9 jenis lah adik-beradik dia. Jadi macam Kak Ija akan campurkan 9 jenis temu ni untuk korang. Kau tahu aku tak buat main-main. Kalau buat sekali buat comel-comel supaya korang comel. Kan tak kira lah memang mahal, tapi nak bagi efek yang bagus. Kan? Sebab apa nak bagi efek yang bagus? Supaya urat mata kita tak cepat rosak. Lepas tu kita tak cepat naik angin meroyan. Angin meroyan ni yang menyebabkan kita cepat merdu. Kita nanti akan selalu rasa sakit kepala, rasa sakit di belakang. Kita yang naik bila kita selalu rasa sakit dekat sini. Okey, sebab tu kita sangat-sangat penting pakai pilis. Okey, sama juga macam param, Kak Ija cakap adalah untuk menghilangkan urat-urat yang tersimpul. Okey, jadi boleh guna kalau tak ada sangat. Kan? At least panas lah kan. Jadi tak apa, as long as kita cuba berubat. Cumanya pastikan perawatan yang kita buat tu adalah betul lah. Sebab kalau kita buat benda yang tak betul, tak pakai benda yang betul, kita membazir. Membazir waktu, membazir wang ringgit dan membazir banyak benda lah kita membazir. Kan? Ni anak saya nombor 2. Nampak tak anak akak kau besar-besar? Cuba ukur kau dengan ibu mana tinggi? Ya, tinggi tau. Okey, jadi
Kak Ija selalu sarankan jangan lupa berpantang dengan cara yang betul lah. Itu yang Kak Ija nak tunjuk hari ni, cara guna herba. Macam mana nak minum ubat periuk. Ubat periuk pun sama, minumlah 3 atau 4 kali sehari. Kalau rasa panas, minumlah 3 kali sehari. Kakak tolong simpan herba-herba ibu. Kemas balik, susun dekat ujung sana. Nanti ada banyak lagi tu. Ni plastik kat bawah. Okey, jadi itu dia yang Kak Ija nak tunjuk, cara rebus ubat periuk dan sepang kederang. Kerana apa? Kerana ramai suami-suami yang tak tahu. Kan yang tak tahu, kita nak rawat badan ni kena rawat dengan betul. Supaya nanti bila dah rawat dengan betul tu, korang lepas habis pantang nak jaga. Kau ingat sikit anak akak engkau nak jaga ni, berderet. Berderet Dek Nun. Akak engkau jaga anak berderet. Ada orang gaji? Tak ada. Ada orang gaji tak? Tak ada orang gaji deh. Kita sendiri-sendiri semua. Okey, jangan kata sendiri. Saya ada adik ipar saya lagi dengan saya, tapi adik ipar saya rajin kau. Akak kau sekarang ni dah tak payah masak, adik ipar yang masak. Akak bagi, dia tanya je, Kak Ija kau nak makan apa? Aku cakap aku nak makan ini yang dia masak. Sebab tu akak kau sehat sekarang ni. Gelak dia. Sekejap dia bagi aku makan. Sekejap dah bagi makan nasi. Dia bagi pula kuih. Kemaruk masak. Okey, jadi itu yang Kak Ija nak cakap supaya korang konsisten. Minum sepang, lepas tu minum ubat periuk. Okey. Dan untuk yang terbaru kita ada buat minyak baby lah, minyak herba baby. Okey, minyak herba ni untuk pakai dekat akak bersuka. Baunya sangat sedap. Kita taruh cengkeh, kita taruh kayu manis, kita taruh peppermint, kita taruh daun pudina. Sangat tenang, sangat sedikit berangin untuk anak-anak memberi keselesaan, dan kita pakai minyak kelapa dara yang dimasak ya. Kenapa minyak baby kena pakai minyak kelapa dara? Memang minyak ni mahal, tapi Kak Ija nak pakai juga. Sebab apa? Sebab macam Kak Ija selalu cakap, akak engkau kalau nak buat barang, akak engkau nak buat barang yang elok-elok je. Kalau yang tak elok, akak engkau okay. Kenapa nak pakai minyak kelapa dara? Sebab dia akan meresap ke dalam. Okay, sebab baby kita tak nak bagi dia kembung, kita tak nak bagi dia ada hernia, kita tak nak dia menangis malam, kita nak dia calm, dia relax. Jadi kita guna minyak kelapa dara ni. Jadi bila dia bau dekat sekitar dia tu, dia pun relax, boleh tidur dengan enak. Okay. Sebelum tu Kak Ija kau ni nak minum sari rapat lah. Sebab pagi-pagi eloknya kita makan sari rapat dengan tolak angin. Okey, sari rapat dengan tolak angin ni adalah untuk dimakan di waktu pagi. Kak Ija makan ke? Makan. Majun ni memang kena makan. Kenapa Kak Ija masih lagi mengamalkan pemakanan ini? Adalah kerana Kak Ija dalam challenge kurus lah, kan? Kan kau nak kurus juga, bukan korang saja nak kurus. Kan kau ingat anak ramai tak nak? Orang lain, kalau korang tak payahlah banyak. Macam Kak Ija ambil satu sudu besar gini. Korang kan, korang punya portion gini je. Sikit je ya. Takkanlah sikit pun susah sangat nak minum. Taruh dalam cawan, taruhlah air suam sikit. Teguk macam Kak Ija sikit tu macam tak berasa, Kak Ija tambah sikit lagi tak. Orang dah biasa minum herba ni, dia okey. Sebab ramai orang tanya, rasa apa Kak Ija? Saya takutnya nak minum. Kalau rasa tak boleh minum, kita tambahlah dengan sedikit madu. Okey, tambahkan dengan sedikit madu. Tak ada masalah. Herba kita adalah herba yang yang alami, yang boleh pakai je, tak ada masalah, tak ada apa-apa hal ni kalau korang ambil. Kak Ija tak suka panas sangat, kita buat dia banyaknya aku campur air ni. Buat dia suam-suam, dan korang bolehlah okay, jangan lupa juga ambil manja kani kalau rajin. Kak Ija memang rajin lah 2-3 bulan ni, sebulan 2 ni, sebab Kak Ija nak mengurangkan berat badan, nak pakai kebaya ni, raya ni. Korang jangan marah kalau akak kau OTP ni. Okey, jadi itu dia saja untuk hari ni. Untuk suami-suami kalau tak tahu nak bawa apa, bawa minyak telon, minyak tapil, dan juga minyak dan juga air sepang kederang untuk suami isteri anda di hospital. Okey.
Rasa apa Kak Ija? Rasa rempah je sikit. Okey, rasa rempah. Herba memang daripada rempah, jadi kita akan rasa rempah. Okey, korang akan rasa ada energi, akan rasa panas. Badan perempuan ni sangat-sangat penting panas. Lagipun sekarang ni virus-virus ni, korang makanlah benda-benda yang panas-panas sikit untuk badan korang. Sebabnya, ianya akan memudahkan untuk membunuh kuman. Membantu membunuh kuman. Herba-herba ni sangat-sangat bantu untuk membunuh kuman dalam badan kita. Kuman yang tak elok-tak elok. Contohnya ada sekarang ni banyak-banyak virus, stay at home, kekalkan kebersihan, basuh tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan alkohol. Pemilihan basuh tangan tu sangat-sangat penting. Basuh dengan sabun lah kalau boleh kan. Pasti jangan bawa anak keluar, dan kalau tengah hamil tolong janganlah nak pergi shopping kompleks sangat kan. Kalau boleh beli kat Shopee je lah barang, biar hantar kat rumah kan. Ya dek, ya nak pula dah macam cakap dengan anak Okey, jadi sekian dulu untuk korang hari ni. Penggunaan ubat periuk dan juga sepang kederang. Banyak Kak Ijah kau membebel, tapi tak apa, memang suka membebel dengan korang. Jadi Kak Ijah ucapkan selamat berpantang bagi yang bakal berpantang. Bagi adik-adik yang yang tengah hamil lagi ni, yang tengah cari set berpantang, boleh dapatkan daripada Kak Ijah dekat page. Ataupun boleh dapatkan di website, pun boleh dapatkan set supaya korang dapat efek yang sebenar. Nampak? Akak kau perut pun masih lagi tak dok. Okay, bukan Kak Ijah nak kata Kak Ijah kurus, dok kurus, gemuk. Tapi bila gemuk pun dia ada shape. Kita nak gitu nah. Kita nak gemuk pun dia ada shape. Kita tak ada belly punya ring-ring ni, tak nak. Belly ring tepi-tepi ni tak nak. Kan, malu nak pakai baju fit kat atas, tak boleh. Kalau kita pakai bengkung tu, dia akan nampak macam siu. Barulah perempuan kan. Okey, jadi sekian dulu untuk hari ni. Bye-bye, kita jumpa lagi esok. Esok kat kampung. Ni nak balik pergi ambil herba. Nak pergi ambil herba, nak pergi jumpa perai herba. Mungkin dekat Muazzam. Jadi nak pergi raih herba dulu. Nak pergi balik kampung tengok mak. Jadi bagi mereka-mereka yang nakkan set berpantang, minta order cepat sebab herba tak banyak. Orang tak berapa sihat banyak. Jadi nak raih herba tu, nak masuk-masuk hutan ni orang kurang sangat sekarang. Mungkin besok Kak Ijah kalau ada line dekat dalam tu nak tunjuk kat korang. Tapi masalahnya tak ada line. Kan? Okay, jadi kita nak raih herba, nak ambil herba daripada penguntit-penguntit herba. Okay, nanti kita tangkap gambar. Okay, bye-bye. Love you.